bab 12 variasi. Jadi kita ada lagi 2 bab, iaitu tajuk ni variasi, dan bab 13 kita ada tajuk apa ya Sat? Teknologi genetik. Untuk variasi ni kamu boleh buka muka surat 256 ya, buku teks. Okey. Buku teks 256. Jadi kamu nak baca buku teks pun boleh, tak nak baca pun tak apa. Tapi dekat situ tu ada gambar Charles Darwin ya. 257 Charles Darwin. Dia tulis apa ke? Charles Darwin tu seorang ahli sains yang memulakan teori evolusi berdasarkan pemilihan semula jadi menerusi buku beliau yang berjudul Origin of Species. Jadi memang nak tak nak memang kamu tak boleh larilah daripada Charles Darwin ni ya. Walaupun dia merupakan salah satu tokoh saintis yang sangat-sangat kontroversi. Jadi cikgu tak nak ceritalah lebih-lebih tentang Charles Darwin ni. Jadi kita pergi dulu apa yang ada dalam bab ni. Kita akan cuba fahamkan jenis variasi, iaitu variasi selanja, variasi tak selanja. Lepas tu faktor yang mempengaruhi variasi. Kita ada faktor genetik dan faktor persekitaran. Kemudian apa kepentingan variasi ini dalam kehidupan berorganisme ni lah. Okay, kehidupan berorganisme. Lepas tu kita akan tengok kepada mutasi. Jadi dalam mutasi ni dia ada 2 jenis. Yang pertama adalah mutasi kromosom, yang kedua adalah mutasi jin. Kemudian kita akan tengok apa penyebab kepada mutasi. Jadi ini adalah perjalanan lah seluruh subtopik dalam tajuk variasi ini. Dan kita akan mula kepada jenis variasi. Kita ada variasi selanja dan variasi tak selanja. Variasi selanja ni perbezaan tidak ketara antara individu dalam populasi yang sama. Jadi dia melibatkan perbezaan yang tak berapa nak ketara. Mudah sajalah. Selalunya perbezaan untuk variasi selanja ni kita boleh ukur. Dia ada unit pengukuran dia. Contohnya macam ketinggian kan. Jadi ketinggian tu dia boleh sentimeter, boleh meter. Jadi dia boleh kaki kan. Kaki pun ketinggian, bukan ketinggian, unit untuk ukuran juga. Berat contohnya kilogram, gram. Jadi itu perbezaan tak ketara sangatlah. Dia kemungkinan boleh 10.2 kilogram, 11 kilogram, 11.1 kilogram. Jadi semua tu ciri-ciri melibatkan variasi selanja. Okey, variasi selanja. Dia kuantitatif. Kuantitatif ni selalunya melibatkan nombor. Okey, dia numerical. Dia ada nombor. Contohnya berat tadi ada nombor. Kita boleh wakilkan berat dengan nombor, iaitu 40 kg, 60 kg. Ya. Kemudian boleh dipengaruhi oleh persekitaran. Contohnya macam berat kita. Boleh tak dipengaruhi oleh persekitaran? Mestilah boleh. Mestilah boleh. Sebab kalau kita makan banyak, bertambahlah berat kita. Kalau mak kamu masak sekali, masak 2-3 jenis lauk kan, ayah kamu nak makan lauk lain, kamu nak makan lauk lain, adik kamu nak makan lauk lain. Jadi bila makan tu memang berselera sungguh. Jadi kemungkinan akan lebih berat badan tu berbanding dengan orang yang hidup orang kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kais malam makan malam kan. Jadi dia kurang sikit berat badan dia tu. Contoh lain adalah warna kulit. Jadi warna kulit ni pun dia ada gelap, kurang sedikit kegelapan dia tu, kurang lagi. Dan warna ni sebenarnya dia ada ukuran. Cikgu pun tak adalah kata nak pandai sangat. Selalunya orang perempuan ni kalau dia nak pilih warna rumah tu, warna ni sebenarnya dia ada ukuran. Dia boleh letakkan nombor pada warna tu. Warna paling cerah, kurang lagi sedikit cerah, kurang lagi. Selalunya orang kerja cat ni dia tahulah yang tentang warna ni. Kita boleh letakkan nombor pada warna tu. Contohnya warna hitam, kehitaman dia tu kita boleh letak nombor. Dia paling hitam ke, kurang sedikit hitam dia, kurang sedikit lagi hitam dia, kurang lagi. Jadi
warna ni adalah ciri variasi selanja. Okey, variasi selanja. Jadi kalau kamu tengok dia punya graf dia ada lebih kurang macam ni lah. Okey, graf dia lebih kurang macam ni. Dia akan membentuk loceng. Okey, bell shape graf. Okey, bell shape graf. Kamu boleh buka muka surat 258 ni. Ada kat situ. Dia ada buat dua kan, jenis variasi selanja, variasi tak selanja, ada ketinggian, berat badan, warna kulit. Okey. Warna kulit ni ada orang gelap tu, kemudian kurang sikit kegelapan dia, kurang lagi kegelapan dia. Dia lebih kurang macam tu lah untuk warna kulit ya. Tapi untuk warna lain tu kadang-kadang dia bukan dalam variasi selanja. Contohnya macam warna mata ni, dia bukan variasi selanja, dia variasi tak selanja. Dia memang orang kata apa, jelas kita nampak biru-biru lah. Okey. Dia disebabkan oleh genetik dia, jin dalam tubuh badan dia yang menyebabkan dia warna biru atau warna hitam atau warna hijau anak mata dia. Tapi untuk kulit ni, dia tak semestinya 100% melibatkan genetik. Dia juga boleh dipengaruhi oleh persekitaran. Contohnya kalau macam duduk kawasan yang panas, kulit dia mungkin agak kemerahan nanti. Ataupun duduk kawasan panas, mungkin kehitaman sedikit kulit dia. Ataupun kalau dia pergi duduk tempat sejuk, kulit dia agak cerah sedikit. Jadi persekitaran tu akan mempengaruhi warna kulit dia. Tapi kalau warna mata, dia tak boleh. Dia pergilah mana pun, warna mata tetap sama sebab dia tak boleh dipengaruhi oleh persekitaran. Sejuk macam mana tempat tu, warna mata dia tetap sama. Okey. Dan yang cerita tentang rare ni kita tak cerita lah ya. Rare ni maksudnya apa? Cerita-cerita yang unik. Ada cerita-cerita yang unik ni yang mana bila dia kecil, anak mata dia warna lain. Tapi bila dia membesar, dia tukar warna lain. Kita tak cerita yang itu. Yang ini kita cerita tentang yang paling mudah sekali, yang paling asas sekali, tentang variasi selanja, variasi tak selanja, supaya nanti kamu dapat faham dan bezakan. Variasi selanja, dia ada persekitaran yang boleh memberi kesan kepada dia. Variasi tak selanja, dia 100% adalah bergantung kepada genetik dia. Apa yang ada dalam diri dia tu yang mencirikan diri dia, bukan yang disebabkan oleh persekitaran. Dia duduk dekat tempat lain, kemungkinan berubah. Contoh kamu duduk dengan mak kamu, badan semakin besar sebabkan makan banyak lah. Tapi bila kamu duduk sendiri, tak ada siapa nak masak kat kamu, mungkin kamu makan sehari sekali saja, jadi makin kurus. Jadi ada persekitaran yang berbeza mempengaruhi ciri yang kamu nampak pada diri kamu. Okey, cikgu harap kamu dapat jelas perkara ni ya. Kemudian tak selanja ni, perbezaan ketara, dia kualitatif. Dia sama ada dalam kelompok ni atau dia bukan dalam kelompok tu. Itu je, dia tak boleh tengah-tengah. Okay, dia tidak ada tengah-tengah. Kemudian dia tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Persekitaran tak boleh nak ubah dia. Contohnya adalah jenis darah dia, ABO blood group dia. Okay, ataupun rhesus factor dia. Dia contohnya B positif. Okay, dia darah B positif. B tu untuk ABO, positif tu untuk rhesus dia positif, dia ada antigen D. Jadi tak boleh ubah lah. Dia pergi New York ke, dia tetap darah B positif. Dia pergi Amerika Syarikat ke, tetap darah B positif. Dia pergi Afrika ke, tetap darah B positif. Kalau warna kulit tu, kemungkinan kalau dia pergi New York sejuk, jadi warna dia cerah sikit kulit dia. Kalau dia pergi Afrika, panas sikit, gelap sikit kulit dia. Jadi selanja dan tak selanja lah. Jadi contohnya kita ada gulung lidah, cap jari, cuping telinga, kumpulan darah. Jadi kalau kamu nampak kat sini, dia ada A, dia ada B, dia ada A, B, dia ada O. Dia asing-asing. Dia tak boleh berada di antara. Dia tidak ada darah di antara A dengan B, tak ada. Dia antara B dengan AB tak ada. AB dengan O tak ada. Ya, dia tak boleh. Seterusnya kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi variasi ini. Variasi ni apa sebenarnya? Kepelbagaian, perbezaan antara satu orang dengan orang yang lain. Kenapa kita ni berbeza dengan abang kita, berbeza dengan adik kita, padahal mak ayah kita sama? Okey, salah satu kemungkinan kamu anak angkat lah.
pastinya kamu berbeza sangat-sangat kan. Mak ayah kamu jumpa kamu, bukan kamu mula orang lain, nanti kamu nak marah kat cikgu pula. Cikgu ni duk kata kat saya, mentang-mentang lah saya ni anak angkat, dah terasa hati dengan cikgu pula. Cikgu duk pening kepala pula kan. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa lah ya. Kamu janganlah terasa hati pula. Okey, orang lain lah. Jadi memanglah berbeza sebab kamu anak angkat anak orang lain, bukan kamu lah orang lain. Yang anak dia tu anak orang lain, pastinya lah berbeza. Tapi kalau dia anak sendiri, dia kemungkinan ada juga perbezaan. Salah satunya disebabkan oleh profesor satu, ada pindah silang berlaku. Jadi yang menyebabkan kamu berbeza dengan abang kamu, berbeza dengan kakak kamu, berbeza dengan adik kamu, berbeza dengan ayah kamu, berbeza dengan ibu kamu, berbeza dengan datuk kamu, berbeza dengan nenek kamu, berbeza dengan anak kamu, berbeza dengan cucu kamu. Semua perbezaan tu berlaku. Okey, kena ada. Dia tak ada 100% sama kecuali kembar seiras. Kenapa kembar seiras dia sama? Sebab dia mempunyai genetik structure yang sama. Kecuali kepada variasi jenis selanjar ni. Variasi jenis selanjar kemungkinan dia berbeza. Kan? Walaupun dia kembar seiras, tapi dia dibesarkan dalam persekitaran yang berbeza. Satu dibela oleh datuk, satu dibela oleh ibu. Jadi, persekitaran berbeza. Datuk tu duduk kat Afrika. Yang kamu duduk, yang satu lagi tu duduk di New York. Jadi, berbeza persekitaran. Satu gelap, satu cerah. Bolehlah jadilah ya. Jadi, faktor pengaruh adalah genetik. Contohnya yang cikgu cerita tadi, pindah silang, penyusunan kromosom secara bebas. Jadi bila kromosom tu dia bersusun banyak tempat. Salah satu tempat penyusunan kromosom tu waktu dekat metafasa. Metafasa 1 dan metafasa 2, sebab dia salah satunya adalah proses meiosis. Jadi bila penyusunan tu, waktu dia tarik itu, dia tarik pergi ke kutub yang bertentangan tu, kita tak tahu kromosom mana satu yang ditarik pergi ke kutub yang bertentangan tu. Mungkin kromosom yang banyak ciri ayah, mungkin kromosom yang banyak ciri ibu. Kemudian dia akan jadi sperma ataupun ovum. Yang jadi sperma dan ovum ni pun kita tak tahu siapa yang akan bersenyawa. Okey, contohnya sperma dikatakan lebih daripada 200 juta dihasilkan yang akan masuk ke dalam vagina. Kemudian yang akan sampai itu beratus sahaja. Boleh dikatakan 90% lebih mati daripada berjuta-juta sperma tadi tu. Jadi kita tak tahu siapa yang masuk. Okey. Jadi penyusunan kromosom ni dia secara bebas. Kita tak pasti, kita tak dapat nak tentukan. Yang ini Tuhan yang decide lah dia nak yang macam mana. Okey. Sebab apa? Kemungkinan mempunyai ciri yang banyak daripada ayah, kemungkinan ciri yang banyak daripada ibu. Yang ayah tu pun dia mempunyai ciri yang banyak daripada datuk, daripada nenek. Itu semua kita tak pasti, kita tak tahu. Okey. Lepas tu persenyawaan secara rawak. Persenyawaan secara rawak ni, sperm mana yang masuk ke dalam ovum kita tak tahu. Beratus-ratus juta tu. Dan kamu kena ingat ya, sperm yang pertama sampai dekat ovum tu, dia tak akan masuk ke dalam ovum. Walaupun dia pemenang, dia nombor 1, dia confirm tak akan masuk ke dalam ovum. Bukan confirm lah, nanti confirm tu macam terlalu pasti sangat kan. Selalunya macam tu lah. Yang pertama masuk tu dia akan cuba untuk masuk, tapi dalam cubaan dia untuk masuk ke dalam ovum tu dia akan termusnah. Okey, sebab apa? Cubaan dia tu akan membuka dinding-dinding ovum. Okey, dia akan cuba membuka dinding-dinding secondary usaid sekunder tu. Dia akan mati dalam cubaan dia untuk masuk. Kemudian datang pula yang lain untuk cuba buka pula dinding tu. Tapi kemudian dia juga akan mati. Jadi kita tak tahu berapa bilangan yang cuba nak masuk tu, dan siapa yang akan masuk pun tak pasti. Jadi persenyawaan tu secara rawak, yang telah ditentukan lah oleh Tuhan lah kan. Siapa yang percaya Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan lah yang akan masuk ke dalam ovum tadi, ke secondary usaid sekunder. Kemudian genetik juga, perbezaan tu boleh disebabkan oleh mutasi kromosom dan mutasi jin. Mutasi ni, walaupun dalam teori evolusi, macam mana satu spesies boleh bertukar jadi spesies yang lain, macam mana satu organisme dia boleh bertukar keadaan dia, bentuk dia, tingkah laku dia daripada satu keadaan ke satu keadaan yang lain, dikatakan salah satu sebab kenapa evolusi itu berlaku adalah disebabkan oleh mutasi. Tapi sebenarnya mutasi, bukan sebenarnya lah, tapi mutasi dikatakan dia tidak memperelokkan ciri bagi manusia ataupun haiwan.
kecuali tumbuhan lah. Tumbuhan kadang-kadang kita nampak dia semakin unik. Kalau macam haiwan ni, dia tidak akan mengelokkan. Nanti kita akan tengok apa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mutasi. Banyak penyakit yang disebabkan mutasi. Orang yang kena mutasi ni, dia bukan macam cerita superhero tu. Berlaku mutasi dekat jin ni, tiba-tiba tangan dia boleh jadi panjang. Berlaku mutasi dekat dia punya jin, berlaku kat kromosom dia, tiba-tiba dia ada super power. Dia boleh baca fikiran orang lain. Tak. Itu tak berlaku lah sebenarnya. Kan? Tiba-tiba kena kena suntik dengan laba-laba, terus jadi Spiderman, boleh keluarkan sarang-sarang tu, boleh terbang, boleh melekat pada dinding. Tak ya? Mutasi itu sebenarnya kalau dia ikutkan dalam dunia sains, tak berlaku lah. Tak ada yang macam tu. Mutasi ni selalunya dia akan memberi keburukan kepada orang yang kena mutasi ni. Keburukan tu maksudnya apa? Dia akan ada kelemahan, tubuh badan dia kurang penghasilan atau kurang dia punya kefungsian dia tu. Lebih kurang cikgu pun nak guna ayat tu pun kadang-kadang payah jugalah. Kita harap kamu boleh faham lah. Kemudian persekitaran kita ada pH, cahaya, suhu, air, iklim, pemakanan. Jadi semua yang ada di sekeliling ni, dia boleh mempengaruhi orang tu. Jadi dalam dia punya variasi, dia punya ciri-ciri akan dapat mempengaruhi. Dia tak semestinya kepada organisme manusia ya. Ni kalau tengok dalam yang dalam buku teks ni, dia lebih kepada manusia. Dia kadang-kadang disebabkan oleh, boleh juga untuk tumbuhan ya. Tumbuhan banyaklah yang terkesan oleh persekitaran ni. Contohnya pH tanah. Kalau pH tanah tak sesuai, dia nak tumbuh dengan sihat macam mana kan? Contohnya macam cahaya. Kalau cahaya kawasan tu rendah, macam mana dia nak meninggi? Jadi persekitaran pun membantu kepada organisme tu untuk sama ada dia tumbuh dengan sihat atau tidak. Dia mempengaruhi ciri-ciri yang ada pada dia. Kemudian kenapa variasi ini penting? Variasi ini penting, dia adalah untuk menyesuaikan diri. Jadi contohnya kalau semua orang sama, genetik sama, jadi maksudnya kebolehan dia untuk melawan penyakit adalah sama. Jadi maksudnya bila satu penyakit datang, pastinya semua orang yang mempunyai genetik yang sama ni akan mati. Sebab apa? Dia punya ketahanan terhadap penyakit itu sama. Tapi kalau kita ada orang yang berbeza-beza, ada orang dia tahan penyakit ni, ada orang dia tak tahan penyakit ni. Siapa yang tak tahan, matilah. Tapi masih ada lagi orang yang tahan penyakit tu. Jadi dia akan ada anak dia. Anak dia pun mempunyai kebolehan, keberangkalian untuk tahan penyakit tu. Datang pula anak dia yang ada kebolehan untuk tahan penyakit tu. Jadi dia akan ada generasi yang memang tahan dengan penyakit tu. Tapi kalau semua orang sama, genetik dia sama, dan dia tak boleh nak tahan dengan penyakit tu, penyakit tu datang, habis semua mati, pupuslah spesies tu. Dia tak boleh nak hidup lagi dah. Sebab tu variasi ni penting. Kenapa orang kena berbeza-beza, tumbuhan kena berbeza-beza? Sebab apa? Sebab dia akan mewujudkan satu populasi yang pelbagai genetik, yang kemungkinan boleh hidup, boleh survive. Kalau ada sesuatu bencana datang, sesuatu penyakit datang, satu wabak datang, lebih kurang macam tu lah. Dia dapat menyesuaikan diri. Dan pastinya kita dapat beza cam individu. Kan? Macam mana nak cam kamu dengan abang kamu berbeza. Confirm dah dapat cam. Yang ni abang, yang ni adik. Dah tengok muka pun berbeza. Hidung pun berbeza, kulit pun berbeza, telinga pun berbeza, tingkah laku pun berbeza. Jadi pastinya kita dapat bezakan individu. Dan setiap orang dia unik dengan cara dia lah. Kemudian untuk pemilihan semula jadi. Pemilihan semula jadi ini natural selection lah. Ini penting dalam evolusi sebenarnya. Ada orang, macam cikgu cakap tadi, dia mempunyai keupayaan lebih berbanding dengan orang lain. Contohnya tsunami datang, ni contoh lah ya. Kamu jangan terasa hati pula kata kamu tak bagus lah, apalah. Kadang orang ni kita cakap lain, dia faham lain, lepas tu dia nak terasa hati. Dia nak kecil hati. Cikgu tak ada niat langsung dalam diri ni nak perkecilkan siapa-siapa lah, ataupun nak menidakkan siapa-siapa. Tsunami datang. Bila tsunami datang, ada orang yang dia kuat lari, ada orang dia tak apa nak kuat lari. Cikgu pun antara orang yang tak apa nak kuat lari ya. Jadi bila dia kuat lari, tsunami datang, dia lari sungguh-sungguh lah.
mengelak daripada air bah yang datang tu, ombak yang datang, ombak besar datang, dia lari sungguh-sungguh. Jadi dia punya keupayaan lari yang kuat. Jadi dia terselamat daripada tsunami itu. Jadi dia ada pemilihan semula jadi di situ. Maksudnya dia selamat disebabkan oleh ciri istimewa yang ada pada dia. Jadi bila dia dapat anak, nanti anak dia kemungkinan kuat lari juga. Okey, orang yang tak kuat lari tadi dah terkena dengan ombak yang besar tu, dibawa oleh ombak, ditarik ombak pergi ke laut, mati. Dah tak ada dah. Orang yang tak kuat lari tu dah tak ada dekat kawasan tu, disebabkan semua mati disebabkan ombak tadi. Itu lebih kuranglah pemilihan semula jadi. Okey, itu yang paling mudah cikgu boleh nak terang kamu lah. Kemudian nilai tambah bagi organisme. Pastinya lah kan, orang yang kuat lari tadi tu, nilai tambah bagi dia lah. Sebab apa? Bila ada bencana datang, dia terselamat daripada bencana tu atas keistimewaan yang dia ada, ciri keistimewaan yang dia ada. Sekarang kita pergi kepada mutasi. Mutasi ni muka surat berapa? Surat 263. Kamu boleh baca lah ya. Kamu ada masa kamu baca lah dalam buku teks ni. Buku teks ni dia agak menarik. Bukan agak menarik, memang dia menarik. Kemudian dia dah buat macam poin-poin form tu yang mudahkan kamu nak baca. Mutasi ialah perubahan rawak dan spontan pada jin dan kromosom. Jadi bila sebut tentang mutasi ini, dia keyword dekat sini adalah perubahan. Jadi kalau ada sesuatu berubah pada struktur kromosom dia tu, atau pada struktur jin dia tu, itu adalah mutasi. Dan mutasi ini dia takkan bagi keunikan ataupun kelebihan kepada manusia tu. Dia selalunya mesti akan bagi kekurangan. Dan kekurangan ni kadang-kadang teruk kita dapat lihat kepada seseorang tu. Dan dia akan menyebabkan perubahan ciri yang sangat ketara lah pada manusia tu. Untuk kamu punya silibus ni, dalam bab ni, dia banyak bagi contoh dekat manusia. Jadi nak tak nak kita kena belajar tentang manusia lah. Dia tak ada untuk haiwan dan tak ada untuk tumbuhan. Okey. Jadi akan berlaku perubahan ciri pada anak. Anak tu akan kelihatan berbeza dengan adik-beradik dia yang lain ataupun dengan orang-orang biasa yang lain. Dan mutasi ini terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah mutasi kromosom. Yang kedua adalah mutasi jin. Dari segi level keterukan itu, betapa beratnya mutasi ini, kromosom ni lagi berat dan lagi teruk lah. Sebab apa? Mutasi kromosom ni dia sampai satu tahap yang seseorang tu tak dapat nak berfikir secara waras, ataupun dia kurang keupayaan mental dia. Okey, dia kurang keupayaan mental. Berbanding dengan mutasi jin ni selalunya orang tu dia dalam keadaan mental dia okey lagi. Dia boleh berfikir lagi, boleh pergi kelas macam kawan-kawan yang lain. Dan kadang-kadang kita tengok dia, kita pun tak tahu dia ada mutasi jin. Rupanya dia ada mutasi jin. Dia sebab apa? Sebab dia kelihatan normal macam orang lain. Berbeza dengan mutasi kromosom ni, kadang-kadang kita dapat lihat kenapa dia pelik, kenapa dia unik, kenapa dia lain ciri dia daripada orang lain. Okey, dan bukan salah dia lah. Manalah dia nak tahu dia lahir macam tu kan. Mak ayah pun bukan nak tahu dia lahir macam tu. Anak dalam perut tu bukannya mudah kita nak tahu dia dalam keadaan yang elok berkembangan atau tidak. Okey, ni kadang-kadang ketentuan Tuhan tu tak boleh nak dilawan. Dah kita tak upaya, terpaksalah nak dijaga juga kan. Jadi mutasi kromosom, kita pergi dulu kepada mutasi kromosom. Dia adalah perubahan kepada bilangan atau struktur kromosom. Sekali lagi ya, dia melibatkan perubahan kepada bilangan atau struktur kromosom. Sekali lagi, dia melibatkan perubahan kepada bilangan atau struktur kromosom. Jadi bila kita sebut tentang bilangan, jadi dia akan ada penambahan ataupun pengurangan kepada bilangan kromosom. Jadi untuk manusia kita ada 46 kromosom. Tetapi bila ada penambahan, dia kemungkinan jadi 47 kromosom. Ataupun kalau dia berkurang, dia boleh jadi 45 kromosom. Dan ini akan memberi kesan yang sangat teruk kepada manusia itulah ya, terutama sekali dari segi keupayaan mental dia. Keupayaan mental. Kemudian ada satu lagi, perubahan kepada struktur. Okey. Ni keyword dia ni adalah struktur. Jadi ada sesuatu berlaku pada struktur.
Nanti kita tengok juga apa berlaku pada struktur tu, tapi kita pergi dulu kepada perubahan kepada bilangan. Jadi yang ini kamu boleh buka muka surat 269. Jadi 269 dan 271. Okey, apa yang berlaku sebenarnya waktu dekat proses meiosis ni? Ini proses meiosis ya. Yang paling utama sekali yang boleh menyebabkan berlaku penambahan atau pengurangan bilangan kromosom ni waktu di anafasa 1 dan anafasa 2. Okey, waktu di anafasa 1 atau anafasa 2. Anafasa 1 ataupun anafasa 2. Jadi waktu anafasa 1 apa jadi? Okey, dia dalam keadaan dia kromosom homolog. Jadi bila dalam keadaan kromosom homolog, dia sepatutnya akan berlaku penarikan pergi pada kutub yang bertentangan. Okey, akan berlaku penarikan pada kutub yang bertentangan. Tapi masalahnya waktu dekat anafasa 1, okey, waktu dekat anafasa 1 ni, dia pergi kedua-dua ni, kromosom homolog bergerak kedua-dua ke kutub yang bertentangan. Jadi sini ada 2 kutub bertentangan, ada 2, sini ada kosong. Jadi kawan yang membentuk sperma ni, dia akan ada tambah 1 kromosom. Kawan yang membentuk sperma ni, dia akan kurang 1 kromosom. Kalau bilangan kromosom 46 jadi 47 kromosom, ini jadi 45 kromosom. Ini waktu dekat anafasa 1. Dan dia juga boleh jadi dekat anafasa 2. Anafasa 2 dia dalam keadaan dia kromatik beradik. Okey, dalam keadaan dia kromatik beradik. Dan dalam keadaan dia kromatik beradik, sepatutnya dia berpisah ni. Dia berpisah, satu pergi dekat kiri, satu pergi dekat kutub yang bertentangan. Tapi masalahnya apa? Masalahnya dia pergi kedua-dua pada kutub yang bertentangan. Jadi satu akan lebih 1 kromosom, satu akan kurang 1 kromosom. Sama ada dia akan jadi sperma atau nak jadi ovum. Jadi itu kita panggil tak disjungsi. Okey, tak disjungsi pada anafasa 1 dan anafasa 2. Yang ini proses yang berlaku pada meiosis ya, bukan mitosis. Meiosis sebab apa? Sebab dia untuk penghasilan anak tu nanti. Boleh ya? Jadi cikgu pergilah kepada penyakit-penyakit yang ada, ataupun kamu nak detail lagi, nak baca, nak tahu apa dia punya penulisan dia dari segi ayat, kamu boleh baca muka surat 271 dan 72. 271 272. Kita pergi dulu kepada contoh yang ada cikgu tulis ni lah. Cikgu pula tak lengkap pula dah. Okey. Tak cukup. Kalau dalam buku teks ni dia ada 5 semua. Cikgu punya ada 3 saja. Yang pertama kita ada sindrom Down. Jadi sindrom Down ni dia lebih kromosom nombor 21. Kromosom nombor 21 ni kita kenal juga sebagai kromosom autosom. Okey? Autosom. 1 hingga 44 adalah autosom. Okey? 45, 46 adalah seks kromosom. Okey, kromosom seks. Okey, atau kromosom seks. Jadi ini dia berlaku pada autosom. Jadi autosom ni bila berlaku penambahan 1 pada kromosom nombor 21 ni, jadi bilangan kromosom akan ada 47. Jadi anak yang terhasil daripada lebih 1 kromosom ni akan terencat fizikal, mental. Leher dia akan pendek, mata dia sepet, badan lebih rendah. Okey. Satu lagi kita ada sindrom Cry-Duket. Sindrom Cry-Duket ni dia berlaku pelenyapan hampir keseluruhan pada kromosom nombor 5. Cikgu tak tulis ni, kamu tulislah nanti ya. Sindrom Cry-Duket. Okey. Kromosom nombor 5. Kromosom nombor 5 pelenyapan, lenyap hampir semua. Dan anak-anak yang mengalami sindrom Cry-Duket ni, apabila dia menangis waktu bayi, seolah-olah dia mengiau, kucing yang mengiau, dan dia akan ada pertumbuhan yang lambat, mengalami kecacatan mental dan fizikal.
Dan kebanyakan pesakit mati masa kanak-kanak. Nampak tak kan? Cikgu cakap tadi bila sebut tentang mutasi kromosom, dia agak kritikal. Agak apa ni? Agak teruk lah ya. Agak berat dia punya kesan dia tu apabila dia berlaku mutasi kromosom. Tadi yang sindrom Down tadi pun sama juga. Dia tercacat, dia punya, bukan tercacat, keupayaan mental dia adalah kurang berbanding dengan orang lain, orang yang biasa. Ini adalah keabnormalan dalam autosom. Autosom. Cikgu dah terang tadi tentang autosom. Sekarang kita ada sindrom Turner dengan sindrom Klinefelter. Jadi kedua-dua sindrom ni dia melibatkan kromosom seks. Okey, dia melibatkan kromosom seks. Kamu boleh baca detail dia dekat muka surat 273. Okey, kalau tak cukup apa-apa maklumat, boleh tambahlah, kamu letak sticky note ya dekat kamu punya nota ni, kalau kamu beli nota dengan cikgu lah. Sindrom Turner, dia kurang kromosom pada kromosom seks dia. Jadi sepatutnya kromosom seks dia tu adalah XY ataupun XX, dia kurang satu kromosom. Sama ada dia kurang Y ataupun dia kurang X ni. Dia hanya ada X1 sahaja. Dia perempuan lah, dia perempuan. Dan dia tiada perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Ni terlebih. Kamu liquid lah ya, saya minta maaf banyak-banyak lah. Kadang-kadang tak perasan. Terlebih cabang pula kan. Kamu liquid. Tadi terlebih cabang tu, kamu liquid dia. Tiada perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan. Dia dalam keadaan yang apa ni, sama macam kanak-kanak lah. Okey. Dia perempuan tapi tiada ciri-ciri seks sekunder perempuan. Kemudian sindrom Klinefelter. Klinefelter ni pula dia tambah. Sepatutnya yang macam atas tadi dia XX atau XY. Sekarang ni dia tambah satu lagi XX ni. Okey, dia tak terpisah. Dia tak terpisah. Jadi ini ciri dia lelaki. Ciri-ciri dia ada ciri-ciri perempuan juga. Payudara, testis kecil, dia mandul. Okey, dia mandul, testis kecil. Kemudian ada sindrom Jacob. Sindrom Jacob. Sindrom Jacob, cikgu tulis kat tepi ni ya. Dia ada apa? Dia ada X Y Y. Orang yang sindrom Jacob ni, dia ketinggian lebih tinggi berbanding lelaki normal, mempunyai masalah jerawat yang teruk di muka. Ni bila mengajar dalam kelas, kadang-kadang tu lah kan, kawan-kawan ni dia nakal sungguh. Jadi bila nampak kawan-kawan lelaki yang penuh jerawat di muka ni, dia kata, hang ni mutasi kromosom lah, bab jerawat penuh dekat muka. Kamu janganlah kata macam tu kawan-kawan kamu. Kesian dekat dia kan. Okey, dah dia jawab nak penuh, macam nak buat macam mana? Jadi dia XYY ni mempunyai masalah jerawat yang teruk di muka. Dia akan lambat bertutur dan mempunyai masalah pembelajaran. Mempunyai masalah otak yang lemah. Jadi agak teruk lah ya, dia punya ciri-ciri ataupun kebiasaan orang-orang yang kena mutasi kromosom ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada mutasi yang melibatkan struktur kromosom. Okey, struktur kromosom, structure dia. Ada sesuatu yang berlaku pada struktur kromosom tu. Dia terutama sekali bahagian yang melibatkan jin lah, jin. Cikgu dah cerita tentang jin ni. Dia kalau dalam keadaan kromosom homolog, kita panggil dia sebagai alel. Ya. Dia ada pelenyapan, penyongsangan, translokasi, penggandaan. Ini tadi tak disjungsi tadi cikgu dah cerita lah. Ni kamu boleh buka muka surat 271. Okey, 271. Cikgu tak betul kan ni? Ini salah ni. Penyongsangan dekat sini. Okey. Translokasi dekat atas ni. Cikgu terang dululah yang ada dekat ni. Nanti kamu betulkan lah ya. Kamu cancel out yang atas tadi tu kan. Minta maaf banyak lah. Janganlah marah kat cikgu kan. Sumpah seranah cikgu nanti. Pelenyapan, dia lenyap lah. Dia lenyap, dia hilang. Nampak tak? TSR ni dia hilang. Dia hilang, dia tinggal yang ini saja. Jadi bila dia hilang tu, jin tu akan hilang. Ni jin lah, TSR ni contoh jin lah. Nanti cikgu tunjuk lagi sekali. Kemudian translokasi ni, dia ada satu
penambahan satu daripada kromosom bukan kromosom homolog, dia pergi bercantum dengan kromosom yang lain. Okey, dia translocate, dia bercantum dengan kromosom yang bukan kromosom homolog. Dia tak sama, kromosom yang tak sama. Penyongsangan ni dia songsang. Sepatutnya dia VUT, dia naik atas tu. VUT. Tetapi berlaku penyongsangan dia jadi VUR. R dengan T ni tersongsang. Okey, dia tersongsang. Ni selalunya berlaku pada waktu pindah silang lah. Okey, pindah silang. Pindah silang ni agak kritikal juga kadang-kadang. Kemudian pergandaan. Dia berganda. Nampak tak U dengan V ni dia berganda. Okey, cikgu cuba terangkan ikut dalam buku teks kamu ni lah. Jadi kita ada kromosom. Jadi kromosom bentuk macam tu. Jadi pelenyapan, dia lenyap. Lenyap macam mana? Okey, lenyap, dia hilang lah. Dia hilang. Terus lenyap. Lenyap. Tinggal yang itu saja. Pelenyapan. Okey. Kemudian apa berlaku dalam penggandaan? Gandaan, dia kromosom macam ni. Kemudian apa berlaku? Dia berganda. Ada bahagian-bahagian tertentu dia ganda. Nampak tak dia ganda? Sepatutnya dia panjang ni yang ini saja, tapi dia berganda pada bahagian tu, dia panjang terlebih sedikit, dia ganda pada bahagian tertentu. Kemudian penyongsangan. Okey, penyongsangan. Yang bawah ni dia pergi naik atas, yang atas ni dia pergi bawah. Dia songsang. Penyongsangan. Yang atas pergi bawah, bawah pergi atas, ataupun mana-mana bahagian lah, dia berlaku penyongsangan. Ni ada dekat muka surat 271 tu. Segmen kromosom terputus berputar 180 darjah dan bersambung semula. Dia bersongsang, dia songsang. Okey, cikgu dah tunjuk tadi. Kemudian translokasi. Okey, translokasi kita ada satu yang macam ni. Duplicate, cikgu ubah warna dia. Kenapa ubah warna dia? Warna hitam lah. Okey, kenapa? Sebab dia bukan kromosom homolog. Bukan kromosom homolog. Okey, maksudnya apa? Maksudnya jin yang ada pada dia punya struktur ni, jin yang ini, ni jin ni, yang ni contohnya adalah untuk rambut. Sebelah ni adalah untuk kulit. Jadi dia tak sama. Dia bukan alel lah. Okey, dan dia tak sama, dia bukan kromosom homolog. Dia bukan kromosom homolog. Jadi apa berlaku? Dia berlaku translokasi. Translokasi. Yang ini nanti dia pergi dekat sini, melekat kat situ. Yang ini dia pergi dekat sini. Berlaku translokasi. Jadi tak susah sangat lah ya. Letak disjungsi ni ada dua tempat, iaitu anafasa 1, anafasa 2. Dia tak berlaku pemisahan. Waktu gentian gelendung tarik tu, dia bawa semua. Dia tak akan pisahkan. Kalau untuk anafasa 1, dia akan tarik semua kromosom homolog. Kalau anafasa 2, dia tarik kromatik beradik itu semua. Kemudian kita pergi kepada mutasi jin. Mutasi jin ni kamu boleh buka muka surat 270. Yang ini berlaku perubahan kimia pada jin. Okey. Jin tu dia melibatkan nukleotida tu, terutama sekali kepada base bernitrogen. Okey, terutama sekali pada base bernitrogen. Dan dalam buku teks kamu ni ada 3 sahaja, iaitu penggantian base, sisipan base, pelenyapan base. Jadi cikgu tak nak terang lah yang lebih yang lain tu. Penggandaan. Penggandaan ni tak ada, jadi tak payahlah. Lepas tu penambahan ni tak ada. Okey, penyongsangan. Penggantian. Tadi apa tadi? Penambahan ada. Penambahan tu sisipan lah. Okey. Penambahan ni adalah sisipan. Pelenyapan ni dia lenyap. Okey.
kemudian penggantian tu dia ganti. Jadi kalau kamu tengok betul-betul lah kat nitrogenous base tu, untuk penggantian base, cikgu pergi dulu pada penggantian base, dia sepatutnya dekat situ dia ada tulis perkataan TTC. Apa yang jadi? G datang. Okey, G datang. G ni buat apa? G ni gantikan C ni. Dia masuk duduk TTG. Sepatutnya TTC. Dia ganti, penggantian. Base ni diganti. Kemudian pelenyapan ni apa? Kamu tengok dekat pelenyapan tu, dia ada GGCC. GGCC. Kemudian apa? Kemudian dia berlaku lenyap. Lenyap ni maksudnya apa? G tu hilang. Okey, G ni sepatutnya ada 2, tinggal 1 saja. G ni sepatutnya ada 2, tinggal 1 saja. Dia jadi GGC saja. Dia lenyap, base tu hilang, lenyap. Kemudian yang atas satu lagi tu, sisipan ataupun penambahan ni, dia ada GGCC. Datang pula A. A ni buat apa? A ni sisip masuk. A ni tukar warna. Okey, dia sisip masuk di antara G dengan G ni. Dia jadi GAG nanti. Kamu tengok dekat bawah tu. Okey, muka surat 270. Okey, dia sisip masuk. Dia penambahan, dia tambah base yang ada tu. Dan ini akan melibatkan perubahan ciri pada gene. Tadi yang atas tu pun gene juga ya, tapi dia lebih kepada kita panggil kromosom. Yang ini adalah untuk base bernitrogen melibatkan nukleotida ni. Contohnya penyakit yang disebabkan oleh mutasi gene ni, kita ada buta warna. Ini buta warna dah terang pada bab sebelum ni ya. Dia mutasi gene resesif kromosom X. Tidak dapat beza warna merah, hijau, lazim pada lelaki. Kemudian anemia sel sabit, mutasi gene penghasilan hemoglobin. Sel darah ni abnormal. Sel darah ni abnormal, dia bentuk sabit. Sel darah tu dia bentuk bikonkave kan? Dui cekung ke? Okey. Jadi dia dah bentuk sabit. Mutasi gene resesif, dia melibatkan autosom. Kemudian dia akan jejas angkut oksigen. Dia dah bentuk sabit, dia akan jejas angkut oksigen. Kemudian thalassemia ni mutasi gene kawal penghasilan hemoglobin. Thalassemia ni dia melibatkan mutasi gene yang akan ganggu bentuk atau ciri hemoglobin ni. Sel darah merah akan kecil, pendek jangka hayat, dan dia akan kurang darah dengan teruknya lah. Darah akan kurang dengan teruk. Kemudian hemofilia ni adalah kesukaran darah beku, mutasi gene pada faktor pembekuan. Dia ada mutasi gene pada faktor pembekuan. Dia akan kehilangan darah berterusan kalau dia luka. Okey, dia akan kehilangan darah pada bahagian kalau dia luka. Nampak tak? Kalau kamu tengok orang-orang yang kena buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia, mana kita nak tahu? Kalau kita tak tanya dia, kalau dia tak cerita dekat kita, mana kita nak tahu dia ada mutasi gene? Kan? Dia normal je, boleh belajar macam biasa saja. Kecuali lah kalau orang tu mutasi kromosom. Memang kadang-kadang kita boleh nampak dari segi keupayaan mental dia. Dia kurang sikit berbanding dengan orang biasa. Apa faktor penyebab dia? Faktor semula jadi. Ni genetik lah, kadang-kadang genetik. Dia ada turun-temurun, penyakit tu ada. Karsinogen ni adalah penyebab, seolah-olah macam penyebab kanser lah. Dia ada pada tar, dia ada pada asap rokok, sinar X, sinaran radioaktif, kehamilan usia lewat, sinaran ultra ungu. Okey. Jadi cikgu dah habiskan bab yang ke-12, variasi. Dan kita akan masuk pada bab yang akhir, okay, pada video yang seterusnya, iaitu teknologi genetik. Tak banyak ya, 2 muka surat sahaja teknologi genetik ni.